Saya dah cerita berapa kali dah. Wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Ini saya sedang usaha. Saya sedang usaha, saya berubah, nak usaha, nak buang arak, nak buang zina, nak buang apa, nak pergi pada Islam seluruh. Bukan hari itu juga berdapat, tuan-tuan. Saya kena buang satu-satu daripada berapa tahun saya buang, satu-satu. Hingga hari ini pun nak kata, memanglah kita tak boleh perfect. Tetapi apa yang kita nak buat tu masih ada. Sebab kadang-kadang ada emergency, kita terlanggar juga lampu merah. Itu keadaan kebiasaan yang kita kena faham. Dan Allah faham yang kita ni berdosa. Tapi manusia bila melihat, tak usah kata kita perfect dalam Islam. Kita on the move, on the go, on the way. Nak jadi perfect dalam Islam, dia orang automatik jadi musuh kita. Automatik. Yang macam Prof kena hari ni, dia orang nampak. Dia orang nampak bahawa sesuatu perkara itu bercerita tentang kebenaran. Sedangkan Prof bercerita tentang satu undang-undang yang digarap oleh manusia itu sendiri. Oleh dia orang. Prof bercerita tentang undang-undang yang digarap oleh manusia. Dalam dunia, dalam Malaysia ni, apa yang dia cerita tentang undang-undang, jadi Prof ada pengetahuan benda tu pun kena. Padahal dia yang buat kena. Jadi sekarang kita tak tengok ke kesimpulannya, nampak kalau senang cerita, mana kita sekarang duduk dalam satu dunia yang gila. Dia sangat gila. Tuan-tuan tengok, saya tengok daripada hari bersih tu, saya tengok tak boleh itu, tak boleh perhimpunan, raja kata boleh, tak betul, tak boleh. Tuan-tuan, saya kaji satu persatu yang berlaku daripada rukun negara tu percaya kepada Tuhan. Apa? Dia percaya pada Tuhan. Dah lama dia orang tak percaya pada Tuhan. Kalau dia orang percaya pada Tuhan, dah lama dia buat hukum Tuhan. Itu alasan dia nombor satu. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja kata berilah dia orang stadium mereka berkumpul. Dia orang sendiri dengar raja kata. Dia tak dengar setia apa pada raja. Lepas tu dia kata kita lawan raja. Keluhuran perlembagaan. Dalam perlembagaan dia beritahu dah boleh berkumpul sekian. Dia tak ikut undang-undang apa yang luhurnya. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan apa kalau menteri cakap suruh tangkap, suruh balon, suruh tembak. Tak ada sopan lah tu. Rukun negara yang dia buat dia tak patuh. Apa lagi rukun Islam dengan rukun iman. Sekarang kita duduk dalam satu dunia yang kita tahu kok mana-mana kita mesti nak kena bangun. Kerana perjuangan ini bukan kita yang mulakan. Dan bukan kita yang menamatkan perjuangan ini. Ini hak Allah. Kita diamanahkan untuk menegakkan Islam. Dan pernah disoal kepada Khalid Al-Walid yang menentang satu tentera Parsi yang besar 10,000 lawan 100,000. Dia kata dia tak tahu macam mana 10,000 ni boleh menang mengatasi 10,000. Mengatasi 100,000. Khalid Al-Walid kata kami datang untuk mati. Kamu datang untuk hidup. Tuan-tuan, mati di situ maksudnya mati syahid. Mati syahid ni antara ibadah yang terbesar sekali, antara perbuatan yang terbesar sekali. Mana mati syahid. Jadi ingat tuan-tuan, senang ke kita nak mati syahid, tuan-tuan? Senang ke nak mati syahid? Masuk dalam perang dapat mati syahid. Khalid Al-Walid habis badan, penuh tempat kena senjata, tapi mati atas katil. Bukan senang Allah nak memberikan kita peluang. Maka saya dapat peluang tu, tuan-tuan. Saya berani cakap lah, bukan setakat Jaiz saya akan lanjut. Banyak lagi yang saya lanjut. Saya pun heran, tuan-tuan. Kalau nak banding dengan nilai materialisme atas dunia ni, saya berapa harga sangat. Kalau nak banding, saya duduk sebelah dengan Najib, ukur daripada rambut ke bawah berjuta beza dia. Daripada rambut dia, jaga bulu mata dia, jaga mata dia dan kepala dia, dahi dia, bibir dia, semua lagi mahal daripada saya. Tapi saya yakin, saya hanya ada satu perkara yang mahal dalam diri saya. Yang inilah disebut, yang kita sebut, yang kita perjuangkan, yang Nabi turun pun sebab inilah, dan kita pun mati pun kerana inilah. Itu namakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa kali saya bercerita bahawa saya tidak marah Najib kereta 200 biji, saya tak marah. Saya tak marah Mak Isyamuddin punya kerih berapa panjang pun saya tak marah. Saya tidak marah itu. Saya marah dia ada kuasa menjaga negara ini, menjahanamkan akidah berapa ramai orang. Ini yang saya marah. Saya 54 tahun. Saya marah pemerintahan ini yang mengaku ni negara Islam, tapi tuan-tuan, saya bet dengan tuan-tuan. Tuan-tuan keluar kejap lagi, pergi kedai kopi kat mana-mana, tuan-tuan duduk. Tanya budak tu, kau jawab aku apa akidah? Kalau kau boleh jawab, aku beri kau RM50. Tuan-tuan, tuan-tuan takkan hilang RM50. Garanti. Tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan pergi budak-budak lepak kedai kopi, tuan-tuan pergi dekat Hard Rock, tuan-tuan pergi kat Planet Hollywood, tuan-tuan, ni RM50, aku beri kau. Aku nak tanya kau dua soalan.
Kalau engkau salah jawab, kau kena ambil borang ni, bagi borang pas, isi masuk. Tapi kalau engkau betul, engkau ambil RM50 ni. Tuan-tuan, saya bet, tuan-tuan. Saya bet benda ni, tuan-tuan. Saya pergi tanya, daripada sudut bahasa, saya tanya budak, apa itu akidah? Dengan confident jawab dia, pergaulan itu dia. Senang hati, tuan-tuan, dia jawab pergaulan. Kalau ada saya tanya orang, apa itu akidah? Akidah ni mengikatkan sesuatu kepada sesuatu. Mengikatkan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Allah kepada ketauhidan Allah. Betul. Soalan kedua, kenapa kau tak buat? Tak boleh jawab, tuan-tuan. Kenapa tak buat? Tak boleh jawab. Jawapannya adalah masyarakat yang menjadi kebiasaan yang diberikan, disogokkan, disuapkan pada kita oleh Barisan Nasional dulu perikatan. Terlepas perikatan, terbuka ikatan akidah hari ini. Maka dia orang tidak lagi menjaga benda tu. Ini yang saya marah, tuan-tuan. Saya berapa lama tergadai. Saya orang Melayu. Tapi dia orang senang hati sebab Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Senang. Maka Melayunya akan masuk surga sebab Melayu Islam. Orang Arab dapat inari 1400 tahun lebih. Tak pernah saya jumpa orang cakap Arab itu Islam, Islam itu Arab. Tak pernah. Datang daripada mana? Melayu sombong ni baru berapa ratus tahun dapat Islam, dia boleh cakap Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Nikmat memang paling besar memang tiba kepada bangsa Melayu. Masa kita dapat Islam, para mesuara masuk, tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab, habis satu tanah Melayu semua Islam. Maka apa kita buat dengan Islam kita? Hingga hari ini orang Melayu yang menjadi representatif kepada agama Islam di tanah Melayu, cua solat hari-hari duk bantai bab-bab agama. Tak kisahlah pasal solat tak faham Islam. Orang lain dalam Islam tu, orang lain dalam Islam, orang Melayu lain yang berada dalam parti dia tu, tak ada seorang pun cakap apa pada solat. Kita semua kena tipu, lama kena tipu. Hari ni saya masuk parti, saya tengok, baru saya faham. Dia kata dia lah parti perjuangkan Melayu, inilah parti. Hari ni dia orang cakap apa? Musuh. Hari ni pembangkang musuh kita, tak selain saya dengar. Musuh, dia kata. Langsung tak ada konsep dakwah ni. Musuh, dia kata. Kita tak anggap dia musuh. Kita marah pada perbuatan dia. Kita bukan marah pada diri dia. Kita marah pada perbuatan dia tu yang silap. Ini yang kita nak betulkan. Kita nak beritahu, kita nak bagi suara. Kita orang macam ni, kita nak cakap macam mana? Kita nak bincang elok-elok. Tak boleh, dia takkan dengar. Jadi kita kena bercakap. Cakap. Harap-harap SB datang ambil gambar, buat balik tunjuk. Kalau orang kita dah tentu kat sini, markah PAS, takkan orang UMNO ada juga datang. Tapi orang UMNO yang memang jenis UMNO dalam harian, dalam masa pilihan raya PAS. Orang UMNO jenis macam tu ada lah kat sini mungkin. Pasal nak hidup punya pasal. Mesti berkawan dengan orang UMNO. Tapi hari pangkah dia tahu, jangan main-main pangkah ni. Kalau pangkah benda lain boleh rosak akidah aku. Pangkah PAS dia tahu. Tapi hari ni orang-orang ni semua tidak akan mendengar. Orang-orang ni semua cakap berapa benar pun, tuan-tuan, dia tak akan dengar. Ini yang Tuhan beritahu, fi qulubihim maradhan fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ni ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi sakit. Jadi kita, tuan-tuan, memang kena bangun. Kena bangun. Saya rasa saya tengok ceramah PAS ni, saya ikut pakcik saya beri ceramah PAS daripada tahun 76 ni. Masuk hutan, masuk selut, naik bot, masuk sungai. Hei, kalau nak ikut-ikut dari zaman Nabi lu dapat jenis ceramah-ceramah macam ni, saya rasa tak sampai 23 tahun Islam Mekah Madinah tu. Boleh jadi kurang 10% lah. Kita ceramah dah kuat, tuan-tuan. Masalah kita ialah, saya yakin dan saya tengok, saya sendiri nak bertanding dengan benda tu, nak berlawan dengan benda tu. Ketakutan saya kepada tanggungjawab saya. Ketakutan saya hari ni kepada tanggungjawab saya. Takut tak boleh bayar rumah, takut tak boleh bayar kereta, takut tak boleh makan, takut anak tak boleh sekolah. Ketakutan itu lama-lama saya tengok, inilah sebenarnya takut yang membuatkan aku lupa untuk takut pada Allah. Sebab banyak sangat ketakutan hidup kita. Takut tak boleh bayar kredit kad, takut terlepas bas, takut tak dapat teksi, takut bini nak beranak, takut anak jatuh longkang. Habis sekali takut. Kerana kita melihat persekitaran. Kita tak melihat pencipta persekitaran. Kita takut kepada kematian.
Lepas tu orang tanya ulama, kenapa orang benci mati? Ulama jawab, kerana kau runtuhkan akhirat. Kita tidak benar-benar membina akhirat. Kita nampak akhirat atas dunia ni sebab kita pergi surau, sebab kita berjalan pergi ke masjid, sebab kita mengaji. Kita buat tu kerana faktor umur, atau kita buat tu kerana betul-betul kita takut pada Allah? Saya sendiri tak ada jawapan tentang benda tu. Sebab kalau orang yang datang tangkap saya daripada JAIS tu, pangkat dia qadhi. Tuan-tuan, qadhi ni dah tentu agama dia jauh lebih tinggi pada saya. Dia tak boleh terfikir ke? Dia datang duduk depan saya dengan saya ceramah. Lepas tu saya tanya, dia tanya saya nak tangkap. Kenapa nak tangkap? Tak ada apanya? Tauliah. Saya kata ada benda salah, saya cakap. Dia cakap benda tak salah, tauliah aja tak ada. Lah. Dia tuan-tuan, umpama begini, dia kena tengok juga keadaan darurat. Jiran sebelah rumah saya, suami dia pergi overseas, tinggal kereta BMW dekat rumah. Saya boleh bawa kereta tapi lesen tak ada. Bini dia mengandung 9 bulan 10 hari lah. Pagi tu air ketuban dia pecah 4 kali. Nak beranak sangat sebab laki dia tak sampai-sampai. Pecah lepas pecah. Kering dah itu bang. Tak tahu boleh jadi ke pecah 4 kali, tak tahu, tanya muslimat lah. Jadi dia minta tolong saya. Dia kata, tolong bang, hantar saya ke hospital. Saya kata, saya tak boleh, saya tak ada lesen. Tak apalah, bawa elok-elok, janji jangan aksiden, kata dia. Saya pun pasal keadaan terdesak, start kereta dia, ambil dia pergi hantar hospital elok, tak aksiden. Itulah keadaan saya gitu. Masjid tu panggil saya 3 kali, dah nak beranak sangat, air ketuban dah pecah. Lepas tu saya pun datang, bawa. Dalam perjalanan polis tengok, dia tak tahu siapa ada lesen, siapa tak ada lesen. Tak ada aksiden. Langgar lampu merah tidak, lampu masuk nak entry pun tidak. Tiba-tiba dah sampai hospital, bawa kereta dia. Bantau beranak. Tak lesen kan? Tak ada. Pergi balai? La ilaha illallah. Takkan tak ada sedikit nilai kemanusiaan hantar satu orang yang nak beranak, boleh mati 2 jiwa kalau saya tak buat. Dan kalau malam tu saya pergi ke masjid, saya bercakap, saya tak tahu dengan kuasa Allah berapa jiwa yang hidup malam tu. Mana saya tahu? Tapi saya datang dengan niat kerana Allah. Kalau Allah malam tu nak hidupkan 10 jiwa, maknanya sudah hebat, sebab jiwa di masjid tu selama ni paling tinggi pun 12-13 orang. Masjid tu lama dari kampung tu, orang duduk di kawasan tu pun dah lama, sama lama dengan masjid. Tapi sembahyang afdal, sembahyang berjemaah afdal waktu isyak 17 orang.